Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi pada malam ni. Alhamdulillah. Sebelum tu kita mulakan dengan selawat ke atas junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Apa khabar semua? Saya berharap semua berada dalam keadaan sihat. Terima kasih juga. Tak lupa selamat sejahtera. Terima kasih juga kepada semua penonton, sama ada live ataupun recorded live nanti. Sebelum tu saya nak cek saya punya suara jelas ke jelas. Saya punya video okey ke, clear ke. Kalau ada apa-apa komen boleh tulis dalam ruangan komen. Kalau ada soalan pun boleh tulis dekat situlah. InsyaAllah saya akan pick up. Kalau boleh saya jawab insyaAllah. So jangan juga lupa butang share untuk sebarkan saya punya perkongsian saya pada malam ni, insya-Allah. Okey, malam ni saya nak bercerita lah tentang pengalaman saya siasat kes kemalangan di tempat ni, kes kemalangan industri. Bukan rumah, industri. Saya pilih dua kes yang signifikan lah, yang saya boleh share. So dalam karier saya ni dah saya rasa dah lebih 100 kes dah saya terlibat. Alhamdulillah. Dah lebih, bukan alhamdulillah tu bersyukur sebab banyak kes. Sebab itu pengalaman yang saya go through. Saya diberi peluang untuk go through itu pengalaman. Okey. Saya pilih dua kes ni kes yang kematian, yang melibatkan kematian. Okey, kemalangan ni kita tak nak, siapa-siapa pun tak nak berlaku kemalangan. Tapi bila berlaku kemalangan, kita time tu lah, kalau dekat kilang, time tu lah betapa pentingnya kena ada safety officer. Time tu jugalah bos-bos yang tak pernah cakap pasal safety ambil tahu pasal safety. Dan masih ada lagi company-company yang masih lagi berfikiran macam tu. Safety officer ni ataupun safety supervisor ni hanya untuk comply dengan undang-undang saja. Dan bila ada berlaku kemalangan ni jugalah safety officer paling takut. Sebab kemalangan ni lah yang mengukur safety officer punya credibility. Adakah dia buat kerja tak complete dia punya proses, ataupun ada benda yang dia terlepas pandang yang boleh menyebabkan berlaku kemalangan. Okey. So bila berlaku kemalangan ni lah, time ni lah betul-betulnya company ataupun top tu ni akan cari orang safety lah. Bila dah dia go through dengan government body, dengan especially dengan DOSH, dengan Polis, dengan DOE, Department of Environment, DOSH tu Department of Occupational and Health, dengan apa-apa ni lah yang uniform punya government punya body, baru dia tahu yang kepentingan safety dan kepentingan adanya safety and health officer, SHO. Dan kemalangan ni kita biasa dengar, kemalangan ni malang tidak berbau. Okey, tapi
kepercayaan safety officer ataupun safety orang yang mengamalkan safety ni, setiap kemalangan adalah berbau. Sebab setiap kemalangan, kepercayaan kami adalah setiap kemalangan bersebab. Mesti ada sebab dia boleh berlaku kemalangan. Okay. So bila berlaku kemalangan, so kita kena siasat walaupun sekecil-kecil kemalangan. Contohnya near miss. Near miss tu berlaku, kemalangan berlaku tapi tidak menyebabkan kerosakan ataupun kecederaan. Even yang near miss pun kita kena siasat supaya benda tu kita dapat tahu dia punya root cause, punca berlaku kemalangan. Kita panggil term dia adalah root cause. Supaya kemalangan yang sama tidak akan berlaku lagi. Kita belajar melalui pengalaman. Okey. So bila berlaku kemalangan, dan safety officer ni biasanya akan lead investigation. Dia akan panggil dia punya team, dia akan set up immediately, akan set up dia punya team, dia punya method nak pakai macam mana. Sebab kalau on the road kita pakai method lain, kalau industri dekat kilang kita pakai investigation method yang berbeza lah. Time ni lah safety officer akan diuji, sama ada diuji dengan reportnya, dengan root cause findingnya. Dan ada kes-kes yang safety officer tak dapat jumpa cause, walaupun kes-kes yang simple. Ni berdasarkan pengalaman saya lah. Dari segi logiknya dia punya presentation, dan juga dia punya last kali dia punya cadangan control measure, kawalan pencegahan. Dekat sinilah ramai safety officer ada yang dekat luar sana, kalau tak cukup pengalaman ataupun biasanya akan menghadapi kesukaran lah untuk produce report-report yang berkualiti lah bagi saya. Saya tak bagi tahu yang saya ni dapat produce report yang bagus, tak ada. Tapi berdasarkan pengalaman kita dah tahu dah kes macam ni, macam ni angle dia, macam ni yang nak kena tengok, macam ni dia punya finding, dan macam mana preference kita punya bosses nak tengok dia punya finding. Dan jangan lupa safety officer bila berlaku kemalangan juga, safety officer tidak terlepas daripada terkena penalty ataupun saman. Ada kes yang kena penjara kalaulah dia punya tidak melaksanakan tanggungjawab dengan betul. Okey, saya nak share kes yang pertama. Panjang sangat mukadimah. Kes yang pertama ni berlaku saya ingat 12 ke 13 tahun lepas. Okey. Pada satu ni adalah time shutdown. So dia satu piping, overhead piping sebesar lebih kurang 2 peluk. Besarlah pipe tu. Dan dia nak kena letak blind. Dia akan buka dia punya penyambung tu, senang bagi tahu, punya penyambung, dan nak kena letak satu papan besi. Satu plate besi untuk kita panggil blind. Kita nak tutup daripada gas daripada production, nak pergi hantar ke customer melalui pipeline. So bila kita nak shutdown, kita cut dia punya flow. So tu prosesnya macam tu lah, lebih kurang. So dalam tu masa bekerja tu ada 7 orang, dan dia punya source gas tu dah tutup. Kita dah push juga nitrogen supaya dia punya pipeline tu clear daripada gas-gas. Okay.
So 7 orang buat kerja pada masa tu. Ada yang buat kerja blind, ada buat kerja pemandu crane dekat situ, ada yang buat kerja scaffolding. So dia punya team ada 7 orang. Okey. Dan bila dia buka sikit sebab dia kena buka dia punya saya lupa lah dia punya term tu. Dia punya gasket tu bila dia buka skru nak dia akan keluarkan ruang. So tak pasti apa ni dia punya bila buka ruang tu, bila ada dah ruang, balance gas tu masih ada lagi dalam pipe tu. Dia keluar sikit. So sifat gas ni bila ada gas kita terbau. Bila terbau sekali, yang kedua kita tak ada bau dah. Dia panggil kalis dah. Dia dilute dengan bau tu. Bau tu dia jadi bau tu dah kita tak dapat nak bau dah. Walaupun gas tu ada. So ni bahaya gas. So bila lama-lama gas tu berkumpul. Dia memenuhi persekitaran dekat situ lah sebab lama-lama buat buka sikit sampailah nak angkat blind tu berat lah, so dia kena angkat pakai crane. So bila saja start crane bila kita start switch, kita akan keluar spark. Spark tu lah menyebabkan letupan kawasan tu dan ada kebakaran. Dan tujuh yang bekerja dekat situ meninggal dunia. Dan ada yang tercampak berpuluh kaki. Daripada pipeline tu dia lompat jatuh dan ada saksi tengok dia jatuh. Kalau ikut logiknya bila dah jatuh tu meninggal lah. Tapi dia jatuh, dia sempat lagi lari, lepas tu dia jatuh. Dan ada yang pakai harness, dia lompat tersangkut sampai harness dia terbakar, dia jatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga arwah-arwah ditempatkan bersama dengan di kalangan orang yang beriman, insya-Allah. Itulah ceritanya secara ringkas. Saya pun kes ni dah lama. Saya pun masa tu saya bukan saya hanyalah assistant safety officer. Saya hanya bantu saya punya safety officer untuk siasat kes ni. So pengajaran daripada kes tu, yang pertama sekalinya adalah jangan ambil mudah dengan petanda awal. Petanda awal tu adalah bau gas. Kalau dekat rumah, gas yang boleh bocornya adalah daripada gas memasak. Dan sifat gas ni bila kita bau dan selepas daripada tu kita tak bau dah, walaupun gas tu masih ada. Dan ingat segitiga api, iaitu oksigen cukup saja 3 faktor ni kebakaran boleh berlaku ataupun letupan boleh berlaku. Oksigen, bahan bakar dan haba. Haba tu boleh jadi percikan api ke sebagaimana lah. Dan bila ada, maksud saya bagi tahu, bila ada kebocoran, elakkan daripada cukup 3 elemen ni. Seperti live saya yang sebelum ni, kalau ada kebocoran dekat rumah kita, jangan on switch lampu ke, jangan on dan jangan matikan switch. Tu yang pertama. Dan yang kedua, jangan sesekali gunakan telefon. Time tu lah nak call. Ni macam mana. So bahaya. Dalam telefon kita bila ada call tu, ada spark dalam telefon tu dan boleh menyebabkan letupan. Okey. Itu kes yang pertama. Kes yang kedua melibatkan kemalangan atas jalan raya. Okey. Syarikat saya ni dia ada lori. So, lori ni dia hantar barang lah.
untuk hantar barang. Kes ni berlaku di bahagian utara. Bila saya terima call daripada saya punya colleague dekat utara tu mengatakan ada kes kita punya lori ni langgar motorcycle. Lepas tu saya tanya lebih kurang dan saya drive daripada KL ni terus ke utara lah nak tengok. Kebiasaannya kes-kes yang serius saya akan turunlah untuk bantu kita punya kelik-kelik dekat sana. So kes ni melibatkan kematian. Saya terus keluar daripada office terus ke utara lah. Dan kes tu kita punya lori telah gilis seorang budak sekolah. Dia ni pembonceng. Dia yang bawa motor tu adalah bapa dia. Dia berada dekat belakang lah. Bapa dia nasib baik tak terkena. Okey. So keadaannya berlaku bila dia daripada traffic light keluar traffic light, 3 lane dia merge kepada 1 lane. Itu bahaya. So dia bila keluar 1 lane, dia terhimpit dan tergilis. Lori tambah lagi motosikal tu berada dekat blind spot lori. Lori pun tak perasan. Dan bila saya interview pemandu lori tu, selepas 1 km ke 2 km baru ada satu motosikal ni kejar dia, bagi tahu abang ada langgar, berhenti. Okey. Yang sedihnya mayat budak sekolah tu masih berpakaian sekolah lagi lah. Yang sedihnya apabila habis waktu sekolah, body ada lagi, 2 beradik dia datang. So yang paling lah saya tak boleh ingat momen tu, betul-betul sedih apabila 2 beradik perempuan ni berdiri dekat badan abang dia yang digelis tu. So digelis di bahagian kepala, badan lagi still intact lah. Cuma di bahagian kepala dah. So kami tak boleh berada kat situ sebab terlalu sedih. Lepas tu kami tinggalkan. Bila dah clear semua, kami pergi balik ke tempat tu buat siasatan lah, ukur jalan, tengok keadaan jalan macam mana, tengok dia punya ada kesan brake ke, macam mana reaction, adakah pemandu lori kami yang salah ataupun pemandu motosikal tu yang salah. So kami tengok banyak angle lah. Yang menjadikan dia accidentnya adalah asalnya jalan tu selepas keluar daripada traffic light tu, kan saya bagi tahu tadi 3 lane pergi merge 1 lane. Asalnya lane yang contohnya 1, 2, 3. Asalnya lane tu daripada 2, 3 ke 2 pergi ke 1. So dia merge ke 1. Bila dah dia tar balik, dia pergi ke 3. Boleh faham? Jadi 1, 2 masuk yang ke 3. Tadi merge kat sini. Bila dia ada cat semua, bila dia dah tar balik semua, dia jalan tu pergi ke himpit ke sini. Disebabkan itulah bila motosikal tu lalu, lori tu terhimpit dengan sendiri. Kami bila kami dapat finding tu, kami hantar surat kepada JKR dan JKR ke Myros untuk review balik keadaan jalan tu. Sebab boleh menyebabkan itu adalah jalan yang bahaya, boleh menyebabkan kemalangan lagi selepas daripada tu. So pengajaran yang pertamanya adalah
jangan sesekali berada di blind spot lori, iaitu berada dekat tepi, dekat tayar lori. Tu banyak berlaku dekat traffic light ke, you pergi kadang-kadang traffic light berhenti dekat tepi, berhenti dekat depan lori, lori pun tak nampak dia punya depan, dia punya dekat bahagian bumper. Tambah lagi berada dekat tepi, kadang-kadang dia nak corner pun dia tak nampak kereta pun ada kat situ. Kalau motosikal lagi lah. Dan kita sebagai pemandu ni, kita kena alert dengan keadaan sekeliling. So kes macam ni adalah keadaan sekeliling kita ada kenderaan berat. Keutamaannya bagi kenderaan berat, bagi dia lepas dulu. Jangan kita pergi sebolehnya kita mengelak lah ataupun perlahankan, bagi dia lepas dulu. So saya rasa itu sajalah saya punya pengalaman dan sedikit perkongsian daripada saya. Saya nak bagi tahu satu kes yang saya sebut tadi, yang kes yang pertama similar, kes lebih kurang sama. Kes ni dipanggil tragedi Gopal. Kalau orang yang kerja oil and gas mesti akan tahu apakah itu, apa yang dimaksudkan tragedi Gopal. Tragedi Gopal ni kes aksiden antara paling terburuk dalam sejarah manusia. Pada tahun 1984 berlaku di India. Di India menyebabkan 25,000 orang meninggal. 3,000 on the spot dan seterusnya beransur-ansur meninggal. Sebab apa? Ada sedikit kecuaian dengan teknikal, sedikit kecuaian daripada dia punya pekerja, menyebabkan gas bocor. Gas tu adalah gas yang beracun. Gas bocor menyebabkan 25,000 orang mati. So gas ni bahaya. So alert dengan kebocoran gas. Kilangnya adalah kilang di India tu namanya Union Carbide. Selepas terpaksa kena bayar ganti rugi apa semua, kerajaan India tutup. So banyak kilang oil and gas sekarang ni belajar daripada pengalaman Gopal ni, tragedi Gopal 1984 ni, dengan letaknya setiap sudut ada gas detector. Kalau ada kerja-kerja yang melibatkan guna welding ke, menyebabkan guna permit hot work, mesti kena ada gas detector, fire extinguisher standby, kena ada Atoras gas tester on standby. So macam tu lah. Banyak semua yang gas sekarang ni banyak belajar daripada kes Gopal ni yang berlaku 1984 ni. So itu sajalah saya punya perkongsian pada malam ni. InsyaAllah dapat sedikit sebanyak memberi manfaat kepada pendengar semua, InsyaAllah. Kalau ada apa-apa lagi pertanyaan ataupun tajuk topik-topik yang perlu saya ketengahkan, perlu saya kongsikan, boleh letak dalam ruangan komen. Saya cuba sampaikanlah. Itu saja untuk malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.